Dan kita bila dapat taubat daripada Allah ni, kita tidak boleh berpuas hati, oh aku dah sampai dah, aku dah taubat, aku dah terima oleh Allah, ya? Kalau kita relax, kita berpuas hati dengan taubat yang Allah kurniakan, maka itu dikatakan kita berhenti. Kehendak kita, perjalanan kita itu akan terhenti. Jadi adabnya macam mana? Adabnya hendaklah kita kata, apa yang aku mau non jauh di depan, jauh lagi, ya? Tak boleh kita berpuas dengan apa yang Allah kurniakan. Maknanya kita perlu bersungguh-sungguh terus, aktif, cergas, maukan Allah dan keridhaan-Nya, supaya Allah sampaikan benar-benar kepada hakikat dan makrifahnya. Maknanya kalau kita dapat sesuatu yang benar, yang dikasihkan oleh Allah dari sudut ilmu, kita tidak boleh berpuas hati. Seorang salik mestilah menganggap jauh lagi, ilmu Allah terlalu luas, yang Allah beri itu sangat sedikit. Maksudnya kita terus berjalan. Maknanya seorang salik yang sebenar, apapun dia tetap terus berjalan, tak boleh berpuas hati disebabkan dia merasa telah dikurniakan oleh Allah sesuatu kurnia dari segi kerohanian, terutamanya dari segi tauhid. Tapi hendaklah terus, kerana di samping sifat taubat itu ada lagi 9 makam. Lepas taubat makam sabar, lepas sabar makam syukur, lepas syukur makam khauf, lepas khauf makam roja, lepas roja makam zuhud, lepas zuhud makam tawakal, lepas tawakal makam redha, lepas redha makam mahabbah, akhir sekali makam zikrul maut. Sebenarnya kita bersolok ni, kita mahu kurnia daripada Allah. Allah kasyafkan dalam solok kita. Jadi amalan solok ni bukan amalan remeh-temeh, bukan amalan remeh-temeh, amalan yang tak penting, tapi amalan yang sangat penting. Itulah mujahadah al-kaswi wal-i'tila'. Tapi itulah mujahadah ni banyak halangannya, banyak godaan, banyak tipu daya daripada syaitan dan iblis. Kerana syaitan dan iblis akan memberi kepada orang-orang yang bersolok ini sesuatu yang mengelirukan, perkara-perkara yang mengelirukan, seolah-olah macam betul. Ini memang kerja iblis, kerja syaitan sejak dahulu. Jadi antara lain misalnya bila dia berzikir-zikir nampak cahaya, bila zikir nampak cahaya, dia sudah rasa, oh agaknya inilah orang solok nak nampak cahaya. Cahaya tu pula diiringi dengan kalimah, dua kalimah syahadah,
apatah lagi ke, atau diiringi dengan kalimat Allah. Jadi orang ramai yang tak faham sudah menganggap, oh, aku dah sampai kepada hakikat, dah tinggi kerohanian. Padahal besar kemungkinan itulah tipu daya syaitan. Macam yang pernah saya ceritakan dulu, seorang murid saya, bila dia sudah bersuluk 4 hari atau 5 hari sampai kuli jasad, dia beritahu saya, Tuan, cara Tuan berzikir Allah ini leceh. Saya pun terperanjat. Saya tanya balik, kenapa awak cakap leceh? Sebab lambat. Kenapa lambat? Sebab ada yang cepat. Macam mana yang cepat? Tak payah zikir, kita kejam saja, kita bayangkan kalimah Allah, nanti kalimah Allah itu akan muncul di depan kita, besar, bersinar-sinar, cahaya keemasan. Apa itu untuk buat apa? Untuk kita naiklah roh kita niatkan roh kita masuk ke dalam kalimah Allah ni. Lepas tu kita niat nak pergi mana, nanti kalimah Allah ini akan bawa kita ke mana-mana. Dengan cara ini saya cepat, saya dah sampai ke Aras, saya sudah mengembara 7 lautan, saya sudah nampak bermacam-macam kejadian Allah yang ajaib-ajaib. Ini cerita panjang lebar, tuan-tuan. Ini sebenarnya syaitan. Syaitan. Bila saya nasihatkan, dia kata, saya akan tinggalkan perkara ini, saya ikut ajaran Ustaz, saya akan zikir Allah juga. Tapi dia tak terdaya, dia ikutkan juga, pandang kalimah Allah. 2 hari selepas itu, akhirnya dia jadi sewil lah, gila isim, akhirnya kita mandikan, kita hantar dia balik. Sampai sekarang dia tak jumpa saya, tapi saya tahu dia berjumpa seorang hamba Allah yang memang sukakan benda-benda ini. Dia kata, awak bagus, guru awak tu bodoh, tak tahu, kau tinggalkanlah guru awak. Jadi pengalaman-pengalaman seperti ini, tuan-tuan, dinamakan mukasyafah, al-umur al-mukasyafah as-suwariyah, nampak-nampak. Dia pun tanya saya, iblis syaitan boleh ke dengan kalimah Allah? Boleh. Itu pengalaman awak, itu iblis. Lebih daripada itu pun boleh. Itu bukan yang hak, itu adalah syaitan. Perkara seperti ini, tuan-tuan, biasa dalam agama-agama lain, agama Hindu, agama Kristian, memang biasa. Sebab itulah mereka yakin bahawa agama yang mereka anuti itu betul. Sebab mereka nampak dan mempunyai pengalaman rohani yang sangat tinggi. Tapi sebenarnya dalam Islam itu bukanlah pengalaman rohani yang sebenar. Itu adalah tiruan daripada iblis. Padahal tidak ada berlaku seperti itu. Kan saya dah cerita hari itu, di dalam kitab Iqadul Himam tu, Ibnu Ajibah menceritakan seorang syekh pada satu malam dia dapati murid-muridnya dah tak, separuh tak ada. Beberapa malam muridnya separuh tak ada.
Jadi orang sufi ni tanya, saya tengok dah berapa malam ni ramai rakan-rakan kamu tak ada di mana ni? Ada yang menjawab, Tuan, mereka sedang pergi melawat surga. Melawat surga. Jadi guru ni pun tanya, Syekh ni pun tanya, di mana? Di sana. Hari tu pun, malam tu pun saya ikut, tapi malam ni saya tak ikut. Jadi kata guru ni, kata Syekh ni, baiklah, besok tolong bawa saya pun ingin nak melawat surga. Besok malamnya Syekh ini dibawalah oleh muridnya yang pernah pergi beramai-ramai ke satu tempat di padang pasir nak melawat surga. Bila sampai ke tempat itu, memanglah dirasakan memang satu tempat yang ganjil, suasana, keadaan, pokok-pokok dan sebagainya macam surga. Tapi Syekh ini heran, orang ramai yang berada di kawasan itu semuanya berpakaian hijau, pakaian hijau. Lepas tu dia tengok kaki-kaki yang berpakaian hijau ni, kaki mereka ni macam kaki unta, macam kaki binatang. Jadi kata Syekh ni, macam mana ni? Badan muka orang, pakaian hijau, jubah hijau, tapi kaki binatang. Inilah iblis. Kata Syekh ini iblis dalam hati dia. Sudah sampai situ dah lama, beberapa jam. Si murid-murid kata, Tuan kita baliklah, kita dah melawat surga. Kata Syekh ni, kamu ajak saya kemari baru malam ni, saya tak puas duduk dalam surga ni, biarlah lama sikit. Bila tunggu lama-lama, akhirnya matahari pun terbit. Bila terbit, nampaklah kawasan itu, di mana mereka, di tempat itu sebenarnya adalah di satu kawasan kandang binatang, tapi mereka rasa itu adalah surga. Ini termasuklah dalam istilah al-umur al-muqassafah as-suwariyah.